Selamat sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tujuh kumpulan kami, iaitu tentang kebaikan peningkatan sistem pertahanan negara dan masalah yang akan dihadapi bagi mencapai matlamat ini. Baiklah, untuk pendahuluan, pada zaman globalisasi ini kita dapat menyaksikan banyak kemajuan yang berlaku di negara kita dan dunia. Kemajuan yang dapat kita saksikan seperti kemajuan sistem pengangkutan dan struktur pembangunan dan juga sistem pendidikan. Tidak dapat dinafikan kemajuan ini telah meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia. Namun begitu, kemajuan yang dialami sekarang haruslah tidak dipandang rendah oleh negara dan oleh rakyat dan juga tidak dipandang mudah. Hal ini disebabkan kerana akan ada negara yang menyalahgunakan teknologi untuk menyerang negara lain seterusnya mengancam keselamatan rakyat dan negara. Contohnya, Korea Utara menggunakan senjata mereka untuk menyerang Korea Selatan. Maka kemajuan dalam sistem pertahanan negara adalah amat penting bagi menjamin keselamatan negara supaya kita tidak menerima nasib yang sama seperti dua negara tersebut, Korea Utara dan Korea Selatan. Oleh itu, kerajaan telah berbelanja besar dalam sektor pertahanan Malaysia seperti menggantikan senjata lama dengan senjata baru dan meningkatkan kemahiran institusi pertahanan seperti MFLS dan menggalakkan aktiviti kokurikulum beruniform di sekolah seperti KRS atau St. John's Ambulance. Namun begitu, pandemik COVID-19 telah menjadi masalah utama kerajaan untuk membelanja untuk membeli senjata baru. Hal ini kerana dana yang digunakan adalah untuk membendung COVID-19. Di sebaliknya, duit itu boleh juga digunakan untuk membeli senjata, tetapi kerana keselamatan dan kesihatan rakyat lebih penting, maka dana tersebut digunakan untuk membelanja besar untuk membendung COVID-19. Bukan itu saja, ramai rakyat yang diberhentikan kerja dan masalah sosial kerap berlaku seperti kes mencuri dan menyamun. Namun begitu, setiap masalah akan ada jalan penyelesaiannya. Terdapat beberapa kebaikan dalam peningkatan sistem pertahanan dan masalah yang dihadapi oleh kerajaan dalam merealisasikan matlamat tersebut. Antara kebaikan dalam peningkatan sistem pertahanan negara ialah ia dapat meningkatkan pembangunan negara. Berdasarkan artikel berita harian yang dikatakan oleh Hishamuddin Hussein bahawa industri pertahanan mampu memberi impak kepada ekonomi negara melalui peningkatan jumlah peluang pekerjaan dan pembangunan kemahiran seperti kemahiran mengendalikan senjata dan menghadapi situasi semasa pertempuran. Selain itu, ia akan meningkatkan kebajikan anggota veteran ATM dan menempuh ancaman seperti yang berlaku di Sabah. Selaras dengan kemajuan global, kerajaan haruslah berbelanja sedikit banyak bagi memenuhi tuntutan pertahanan global dengan menggantikan senjata lama dengan senjata baharu supaya kita tidak ketinggalan zaman, seterusnya menggalakkan jalinan kerjasama teknologi antara negara asing, terutamanya Amerika Syarikat yang terkenal dengan kemajuan sistem pertahanan terbaik di dunia. Selain itu, kita juga boleh mengambil kesempatan ini untuk mengeratkan hubungan diplomatik antara negara dengan lebih kuat supaya kita boleh meminta bantuan mereka apabila kita ditimpa masalah seperti diancam oleh negara lain dan kita tidak mampu menanganinya. Selain itu, berdasarkan kertas putih yang akan dibentangkan oleh bekas Menteri Pertahanan kita, Mat Sabu, beliau mengatakan bahawa kertas putih pertahanan yang diterbitkan tidak lama lagi adalah menjadi salah satu penyumbang kepada ekonomi, iaitu industri pertahanan akan menjadi salah satu penyumbang pada ekonomi negara. Hal ini demikian, industri pertahanan bukan sahaja mendirikan peluang pekerjaan seperti pegawai polis tetapi meningkatkan kualiti penyelidikan dan pembangunan R&D, sains teknologi pertahanan. Peningkatan industri pertahanan mampu membina kepercayaan rakyat senegara terhadap keselamatan negara. Lantas mampu mengelakkan konflik antara negara, terutamanya negara jiran kita itu Indonesia. Kertas putih ini juga mampu meningkatkan kesedaran rakyat tentang tanggungjawab anggota tentera bahawa kerja mereka bukannya makan dan tidur. Oleh itu, kita haruslah menjadi rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab dan peka terhadap isu yang tertakluk dalam kertas putih ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk mencegah penyebaran virus,
Kerajaan mengharuskan orang ramai berjalan-jalan ke mana-mana supaya mengawal penyebaran virus ini. Selain itu, orang ramai juga menyadari kepentingan pensterilian untuk memastikan virus tidak merebak melalui hubungan dengan orang lain. Selain itu, ini kerana terdapat banyak kereta di jalan raya dan gas yang dikeluarkan oleh kereta akan menyebabkan kerosakan organ manusia dan juga persekitaran. Pada wabak ini, kerajaan melarang orang ramai berjalan-jalan ke mana-mana, jadi kereta di jalan raya juga menurun. Persekitaran juga telah berubah. Meluas dan meningkatkan kesedaran sejagat tentang pentingnya kekuatan dan kepentingan keselamatan negara daripada seluruh aspek mempunyai beberapa manfaat. Dalam meniti arus kemodenan yang berteraskan teknologi maklumat, keselamatan dan keamanan negara pada hari ini adalah antara fokus dan isu utama yang perlu dititik beratkan dan dipinkan dalam benak setiap individu. Khususnya, kementerian-kementerian dan pemimpin negara yang seharusnya memastikan tahap keselamatan dan keamanan negara berada dalam keadaan yang menenteramkan. Jadi, apakah yang coba disampaikan di sini ialah kepentingan keselamatan dan kekuatan ketenteraan kepada negara jelas memainkan peranan yang penting, selaras dengan pembawaan impak yang begitu ketara terhadap pembangunan ekonomi negara. Apakah tujuan maklumat yang baru dijelaskan? Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Setiap kemauan pasti ada jalannya. Salah satu kunci kepentingan keselamatan dan kekuatan ketenteraan kepada negara untuk mendapat sokongan sebulat suara dari seluruh rakyat adalah memberi pemahaman kepada rakyat dengan meluaskan dan meningkatkan kesedaran sejagat tentang pentingnya kekuatan dan kepentingan keselamatan negara daripada seluruh aspek yang mengandungi beberapa manfaat, termasuklah memberi keupayaan negara menghadapi serangan daripada dalam negara maupun dari luar negara melalui pihak keselamatan atau strategi pertahanan dengan cara menggubal Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas tahun 2012 yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Di samping itu, mampu membangunkan sosioekonomi yang merangkumi sektor ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyatnya. Struktur perkhidmatan juga membuat persediaan sokongan yang sangat mempengaruhi kesediaan operasi. Contohnya, perkhidmatan yang meliputi beberapa persekutuan seperti Angkatan Tentera, Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, dan lain-lain. Selain mampu membangunkan sosioekonomi dan menyediakan struktur perkhidmatan, manfaat keselamatan dan kekuatan dan menyediakan kekuatan ketenteraan disokong ialah untuk menyokong peningkatan kemajuan teknologi dalam aset maupun persenjataan ketenteraan, yaitu dengan memiliki industri pertahanan negara kita sendiri, antaranya Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat, Perbadanan Perwira Harta Malaysia PPHM, Perbadanan Perwira Niaga Malaysia Pernama, Bahagian Industri Kementerian Pertahanan, Perbadanan Perwira Niaga Malaysia Pernama, Polis Diraja Malaysia PDRM, dan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia. Seterusnya, memupuk semangat berjuang untuk negara serta menanam jiwa kepahlawanan dan keberanian dalam diri anak muda untuk melindungi negara dengan kehadiran ahli tentera baharu melalui pendidikan awal di rumah, memberi pendedahan mengenai pengorbanan generasi tentang senior ketika berjuang untuk menuntut kemerdekaan dari penjajah dan memastikan kelangsungan toleransi antara kaum dan agama untuk dikekalkan. Bersangkutan dengan hal itu, rakyat yakin tentang jaminan keselamatan negara
dan rakyat secara menyeluruh. Karena sudah sedia maklum tentang pemantauan dan kawalan pihak tentera di lokasi yang berkaitan seperti di sempadan maupun laluan-laluan tikus juga antara sebab penyokongan tentang kepentingan keselamatan negara. Antara pihak yang terlibat termasuklah pasukan gerakan PGA, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Kastan Diraja Malaysia JKDM, dan Ejen Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM. Sehubungan dengan itu, pihak yang terlibat akan memperketatkan kawalan kemasukan sempadan negara oleh orang-orang asing yang acap kali tertangkap masuk ke dalam negara yang ternyata didapati gagal menyewakan dokumen pengenalan diri yang sah. Jika diteliti dengan lebih mendalam lagi, hal sebegini juga mampu meluaskan pengetahuan generasi muda, yaitu anak-anak muda, tentang pentingnya menjaga peranan dalam menjaga keselamatan negara dengan cara melibatkan diri dalam bidang yang berkaitan, khususnya bidang ketenteraan. Rentetan daripada perkara ini, ianya akan memberi keyakinan dan kepercayaan dari sesebuah negara luar tentang strategi dan struktur kepimpinan negara Malaysia, memastikan Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang maju, berteraskan struktur keselamatan yang kukuh dan aktif pesat menjadi negara stratokrasi. Hal ini cukup penting kerana kita memerlukan sejumlah besar golongan berani dan bersemangat perwira bagi membolehkan negara membangunkan strategi yang memuaskan dalam bidang tersebut di era ini. Sungguh pun begitu, masih terdapat beberapa bilangan golongan yang kurang minat dan tidak melibatkan diri dalam bidang keselamatan yang sekaligus menyebabkan penyekatan perkembangan pasukan keselamatan negara. Mengapa masih terdapat golongan yang kurang berminat dan tidak melibatkan diri dalam bidang tersebut? Hal sebegini berlaku tanpa sebab adalah sangat mustahil. Sangat jelaslah terdapat beberapa punca masalah sebegini berlaku. Antaranya ialah kerana pandangan rendah terhadap kemampuan pasukan keselamatan negara daripada rakyat maupun ketua-ketua menteri yang berkaitan, dan bukan hanya itu, malah penghinaan atau layanan tidak hormat daripada pihak rakyat terhadap pasukan keselamatan negara sudah sangat jelas menjadi punca perkembangan pasukan keselamatan negara tersekat, seperti beberapa insiden yang sempat direkam di media sosial, di kaca televisi, dan sebagainya. Dari aspek lain juga, masih terdapat punca hal berkaitan penyekatan perkembangan pasukan keselamatan negara, yaitu di mana penglibatan sebilangan anggota keselamatan dalam aktiviti penyalahgunaan dadah, rasuah, bahkan aktiviti yang menyalahi undang-undang sebagai seorang pegawai tentera, seperti penyeludupan bahan api dan perdagangan manusia ketika menjalankan tugas di jalan raya dan sempadan. Bukan itu sahaja, penerapan yang kurang mendapat sokongan dari banyak pihak dan anak muda, terutamanya tentang kepentingan melibatkan diri dalam bidang keselamatan negara. Bak kata pepatah, bagai mencurah air ke daun keladi, hanyalah sia-sia. Ilmu yang ditanam dalam pengetahuan mereka tidak dipandang serius. Sebaliknya, anak-anak muda hanya semakin hilang minat dalam menceburi bidang tersebut. Selain itu, fakta lain yang menyebabkan faktor penyekatan perkembangan pasukan keselamatan negara juga adalah ketika antara kaum dan agama untuk dikekalkan. Bersangkutan dengan hal itu, rakyat yakin tentang jaminan keselamatan negara dan rakyat secara menyeluruh. Kerana sudah sedia maklum tentang pemantauan dan kawalan pihak tentera di lokasi yang berkaitan seperti di sempadan maupun laluan-laluan tikus juga antara sebab penyokongan tentang kepentingan keselamatan negara. Antara pihak yang terlibat termasuklah pasukan gerakan
PGA, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, dan Ejen Kawalan Sepadan Malaysia AKSEM. Sehubungan dengan itu, pihak yang terlibat akan memperketatkan kawalan kemasukan sempadan negara oleh orang-orang asing yang acap kali tertangkap masuk ke dalam negara yang ternyata didapati gagal menyewakan dokumen pengenalan diri yang sah. Jika diteliti dengan lebih mendalam lagi, hal sebegini juga mampu meluaskan pengetahuan generasi muda, yaitu anak-anak muda, tentang pentingnya menjaga peranan dalam menjaga keselamatan negara dengan cara melibatkan diri dalam bidang yang berkaitan, khususnya bidang ketenteraan. Rentetan daripada perkara ini, ianya akan memberi keyakinan dan kepercayaan dari sesebuah negara luar tentang strategi dan struktur kepimpinan negara Malaysia melalui pengenalan industri yang strategik, melalui didikan kepada anggota tentera tentang fokus dan peranan mereka dalam bidang tersebut. Pada waktu yang sama, perkara ini sekaligus memudahkan urusan perdagangan, pengeksportan dan pengimportan produk dari dalam negara maupun ke luar negara. Akhir sekali, manfaat kepentingan keselamatan disokong dapat meluaskan peluang membina hubungan baik antara negara luar maupun negeri serantau dari pelbagai aspek. Namun sayangnya, walaupun begitu, terdapat beberapa masalah dan faktor yang menyebabkan penyekatan perkembangan pasukan keselamatan negara. Belakangan ini, keselamatan dan keamanan negara adalah antara perkara yang menjadi agenda utama dalam pembangunan negara. Sehubungan dengan usaha kerajaan bidang tersebut, hal sebegini berlaku tanpa sebab adalah sangat mustahil. Sangat jelaslah terdapat beberapa punca masalah sebegini berlaku. Antaranya ialah kerana pandangan rendah terhadap kemampuan pasukan keselamatan negara daripada rakyat maupun ketua-ketua menteri yang berkaitan, dan bukan hanya itu, malah penghinaan atau layanan tidak hormat daripada pihak rakyat terhadap pasukan keselamatan negara sudah sangat jelas menjadi punca perkembangan pasukan keselamatan negara tersekat, seperti beberapa insiden yang sempat direkam di media sosial, di kaca televisi, dan sebagainya. Dari aspek lain juga, masih terdapat punca hal berkaitan penyekatan perkembangan pasukan keselamatan negara, yaitu di mana penglibatan sebilangan anggota keselamatan dalam aktiviti penyalahgunaan dadah, rasuah, bahkan aktiviti yang menyalahi undang-undang sebagai seorang pegawai tentera, seperti penyeludupan bahan api dan perdagangan manusia ketika menjalankan tugas di jalan raya dan sempadan. Bukan itu sahaja, penerapan yang kurang mendapat sokongan dari banyak pihak dan anak muda, terutamanya tentang kepentingan melibatkan diri dalam bidang keselamatan negara. Bak kata pepatah, bagai mencurah air ke daun keladi, hanyalah sia-sia. Ilmu yang ditanam dalam pengetahuan mereka tidak dipandang serius. Sebaliknya, anak-anak muda hanya semakin hilang minat dalam menceburi bidang tersebut. Selain itu, fakta lain yang menyebabkan faktor penyekatan perkembangan pasukan keselamatan negara juga adalah ketika salah faham dan kata sepakat yang kurang diberikan ketika menjalankan tugas, terutamanya tugasan berkumpulan. Pendek kata, pasukan dan pegawai tidak memberikan kerjasama antara satu sama lain dalam menjalankan tugas. Di samping itu, tidak sedikit juga isu penyalahgunaan kuasa dan hak sebagai pihak berkuasa dan pasukan keselamatan terhadap golongan rakyat biasa yang seringkali mengakibatkan kes pemecatan secara automatik, meningkatkan dan jelas akan mengurangkan bilangan pihak berkuasa tersebut. Dalam pada itu,
Ketidakjujuran dalam menjalankan tugas juga adalah antara rentetan dari punca masalah sebegini sering berlaku. Salam sejahtera, saya Maureen Barantis. Pada hari ini akan membentangkan masalah yang menyekat perkembangan pasukan keselamatan negara kita. Pada pendapat saya, pendatang asing tanpa izin merupakan salah satu faktor yang menyekat perkembangan pasukan keselamatan negara kita, karena pasukan keselamatan negara perlu menitikberatkan hal ini dengan serius. Pertama, pendatang asing tanpa izin ini akan menyumbang kepada perbelanjaan kos yang tinggi untuk mengawal sempadan negara. Perkara yang perlu dibuat di sempadan negara ialah membina pagar sempadan, penyediaan penggunaan teknologi terkini seperti CCTV, drone, dan pembinaan pos kawalan. Seterusnya, pendatang asing tanpa izin ini menyumbang kepada statistik sosial dan jenayah negara kita, sebab kebanyakannya penjenayah warga asing melarikan diri di negara kita untuk berlindung daripada diambil tindakan selepas melakukan jenayah di negara mereka. Seperti yang kita sering dengar di kaca televisyen dan baca di akhbar, warga asing semakin berani melakukan jenayah di negara kita seperti merompak, merogol, menyeludup, membunuh, meragut, pecah rumah. Dan yang terakhir, pendatang asing tanpa izin ini akan menularkan wabak penyakit yang berjangkit seperti AIDS, batuk kering, dan virus COVID-19. Kita semua pasti tahu yang seluruh dunia telah menular wabak yang berbahaya dan membawa maut ini, yaitu COVID-19. Oleh itu, pihak pertahanan negara kita bertungkus lumus untuk mengawal penularan wabak ini. Salah satu inisiatif yang diambil ialah mengawal sempadan negara supaya warga asing tidak dapat masuk di dalam negara kita untuk mengekang klaster dan kes bertambah. Baru-baru ini, ada 8 anggota polis maritim yang melakukan operasi benteng di perairan Laut Jeran terpaksa melakukan kuarantin kendiri selepas mendapati 4 daripada 34 warga asing yang coba menyeludup masuk didapati positif. Daripada kes tersebut, kita dapat nampak bahawa pendatang asing tanpa izin haruslah dihalang untuk memasuki negara kita untuk mengekang penularan wabak ini. Hal ini kerana kebanyakannya pendatang asing tanpa izin ini memasuki negara kita tanpa melakukan saringan kesihatan dan boleh menyebabkan kadar kebolehjangkitan yang tinggi dan meningkat di negara kita. Pendatang asing tanpa izin ini memberikan impak yang buruk kepada negara kita. Oleh itu, pihak keselamatan bertanggung jawab dalam mengurangkan kelompok mereka yang telah menjadi salah satu faktor yang dapat menyekat perkembangan anggota keselamatan negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Semenjak virus COVID-19 menular ke seluruh dunia, wabak ini telah mengancam ramai nyawa, terutama kepada warga orang tua, kanak-kanak, dan juga dewasa yang leka menjaga kesehatan atau kebersihan diri. Dalam kata lain, virus ini akan mengancam nyawa individu yang tidak mempunyai antibodi yang kuat. Meskipun individu itu menjaga kebersihan diri, virus ini akan tetap menjangkiti dari seseorang yang telah menjangkiti virus tersebut. Oleh itu, sejak pandemik diumumkan secara langsung, seluruh masyarakat ditegaskan untuk mengubah norma kehidupan yang baru, seperti mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar dapat menurunkan kes COVID-19. Masyarakat juga dilarang menyambut tetamu yang ramai, tidak digalakkan untuk menganjur sebarang aktiviti yang melibatkan keramaian. Beberapa syarikat juga menggalakkan pekerja-pekerja mereka untuk bekerja di rumah secara talian dan sebagainya. Amalan ini tidak sepenuhnya diikuti oleh masyarakat kerana enggan atau tidak dapat menerima kehidupan yang berbeza dari kehidupan mereka yang dahulu. Ini akan menyebabkan pembawaan virus terus meluasa. Seterusnya, kerajaan juga turut menghulurkan setiap pertolongan kepada golongan yang sangat memerlukan bantuan dari segi bekalan makanan, minuman, maupun kewangan agar dapat mengurangkan beban dan tekanan masyarakat dalam masa pandemik itu. Oleh bagaimanapun, semua individu hendaklah tahu cara menangani perubahan cara hidup mereka masing-masing dengan ubah kekuatan dari segi mental, fizikal, tingkah laku, dan berdisiplin dari segala aspek.
Langkah-langkah inilah yang boleh dilakukan oleh semua orang untuk melindungi diri dan orang tersayang. Dengan cara begini, kehidupan masyarakat boleh kembali seperti dulu lagi, tanpa virus COVID-19.